warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi Sayyidi Rasulillah Muhammad ibn Abdullah As-Sadiqil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahlan. Bismillahi ala nafsi wa dini wa mali wa ahli wa ashabi. Allahumma raddini biqada'ik wa barik li fima tuqaddir li hatta la uhibba ta'jila wa ma akharta wa la ta'khira ma qaddamta. Subhanal malikil quddus rabbil malaikati war ruh julilatis samawati wal ardi bil izzah wal qudrah wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur lagi dan lagi karena kita sentiasa menggolongkan diri kita dalam golongan orang yang mendapat doa dari malaikat dan rahmat daripada Allah, di mana orang yang mendapat doa dari malaikat dan kasih sayang Allah ini ialah orang yang berada di rumah Allah, berada di taman syurga, yakni majlis ilmu, berada dalam majlis ta'lim, beriktikaf dan berwudu, mengekalkan diri dalam keadaan berwudu. Man ijtama'at qaumun fi baitin min buyutillah nazalat 'alaihimus sakinah wasi'at 'alaihimur rahmah wa zakarahumullah wa haffat bihimul malaikah. Sesiapa yang berkumpul di dalam rumah daripada rumah-rumah Allah, diturunkan ke atas mereka itu ketenangan, ketenteraman, kedamaian dan keselamatan. Diluaskan ke atas mereka itu rahmat, yakni kasih sayang Allah dan para malaikat. Wa zakarahumullah, disebut mereka itu oleh Allah Subhanahu wa taala, diingatkan mereka itu oleh Allah, dan
malaikat sentiasa membawa rahmat untuk mereka bertubi-tubi. Bahkan malaikat mendoakan bagi mereka, Allahumma maghfir lahum warhamhum. Ya Allah, ampunkanlah mereka dan rahmatilah mereka. Dengan sebab inilah maka kita kena paksakan diri kita untuk berada di suasana kasih sayang Allah dan doa malaikat ini. Memastikan diri kita berada di rumah-rumah Allah, di dalam majlis-majlis ilmu, majlis-majlis ta'lim, beriktikaf, dan mengekalkan diri kita dalam keadaan berwuduk. Bunyi senang, mudah, tetapi untuk melaksanakan cukup berat. 5 waktu untuk kita berada di rumah Allah, lebih-lebih lagi pada waktu yang sesuai adalah maghrib dengan isyak. Kalau tak boleh ruang juga, tak tahulah. Subuh dah sibuk, zuhur sibuk, asar sibuk. Antara ruang maghrib dan isyak tak boleh juga nak ruangkan masa. Tak tahulah nak kata apa. Sampai begitu sibuknya kita dengan dunia kita, tak ada masa untuk kita berada dalam ruangan yang Allah kasihi, yang malaikat sentiasa doakan dengan keampunan dan rahmat. Dengan sebab itu kita patut bersyukur kerana kita boleh ruangkan masa, dan kita mohon semoga Allah istiqamah kita dalam keadaan begini sehingga sampai ke akhir hayat kita. Amin. Berada dalam suasana begini, dalam majlis ilmu, dalam majlis ta'lim, beriktikaf, mengekalkan wuduk ini, Masya Allah, cukup berat. Sebab itu Nabi menekankan, sehingga sebelum tidur pun Nabi suruh berwuduk. Dan jika kita melakukan hubungan dengan isteri kita, kita tak nak mandi lagi, kita bersih dan kita berwuduk. Kita tidur dalam keadaan berwuduk walaupun belum mandi lagi. Begitu beratnya yang diberatkan kepada kita dalam keadaan mengekalkan wuduk ini. Sesungguhnya bagi mereka yang yakin dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan yakin dengan hari akhirat, bagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir. Sesungguhnya orang-orang yang menghidupkan rumah-rumah Allah ialah orang itu beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat. Kalau benar-benar ia beriman kepada Allah dan beriman kepada akhirat, maka menjadi tanggungjawab untuk kita hidupkan rumah-rumah Allah. Paling tidak jagalah 5 waktu itu. Pastikan diri kita dapat berada dan menyahut akan panggilan Allah. Walaupun kita nampak pada zahirnya Bilal yang melaungkan azan, tapi hakikatnya itu adalah panggilan Allah. Allah memanggil kita untuk menghadap Dia. Tinggalkan segala urusan-urusan dunia, kerana Allah Akbar, Allah yang Maha Besar. Iza nudiya lis-salah wa zarul bai'.
bila kamu diseru kepada sembahyang, tinggallah segala urusan jual beli. Kalau tak boleh tinggal lagi urusan jual beli, masih pentingkan urusan jual beli daripada panggilan Allah, bermakna tauhid kita terlalu lemah yang amat sangat, dan terdedah kita dengan bahaya yang bakal kematian dalam keadaan boleh menghilangkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah penting kita memperkukuhkan kembali tauhid, memperkemaskan kembali tauhid. Yang mana kalau lemah tauhid ini, maka lemahlah segala yang lain. Sebab tauhid itulah yang menentukan pegangan kita. Bagaimana Nabi SAW di peringkat awal di Mekah, inilah yang Nabi tekankan, ajak manusia mengenali Allah dan bersujud kepada Allah. Qulu la ilaha illallah tuflihun. Katakanlah la ilaha illallah, kamu akan berjaya dunia dan akhirat. Bila kita telah menerima kalimah ini, maka menjadi tanggungjawab untuk kita laksanakan bagaimana syahadah yang kita ucapkan. Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah, dan aku bersaksi bahawa Muhammad itu Rasulullah. Maka kepercayaan kita 100% kepada Allah Subhanahu wa taala dan pelaksanaan untuk mencapai redha Allah itu, maka kita kena lakukan bagaimana dilakukan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taqulu fi tauhidillah mu'taqidina bitaufiqillah innallaha wahidun la syarikalah. Berkatalah kami kepada mengisahkan Allah Subhanahu wa taala pada ketika mengiktikadkan dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah taala itulah Tuhan yang Maha Tunggal yang tiada bersekutu baginya. Inilah perintah dan tanggungjawab supaya kita buktikan Allah lah yang Maha Esa. Inilah pegangan yang patut kita buktikan dan zahirkan. Ketahuilah bahwasanya tauhid artinya mengiktikadkan ketunggalan, keesaan, keagungan Allah Subhanahu wa taala itu, yaitu permulaan seruan bagi sekalian nabi-nabi dan sekalian rasul-rasul. Bagaimana telah berfirman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi i'budullah ma lakum min ilahin ghairuh. Surah Al-A'raf ayat yang ke-59, yang bermaksudnya, demi Allah, sesungguhnya telah kami utuskan Nabi Nuh alaihi salam kepada umatnya, maka bersabdalah ia, hai umatku, ibadatkanlah olehmu akan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang tunggal, yang Maha Esa, kerana tiada ada bagi kamu Tuhan yang lain yang layak disembah dengan sebenar-benarnya melainkan Allah Subhanahu wa taala. Dan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah yang lain, Allah menyebutkan, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun.
Surah Al-Anbiya ayat yang ke-25 Allah menegaskan, dan tidak kami utuskan dahulu daripada engkau akan seorang pesuruh, melainkan kami beritahu kepadanya bahawa tiada yang disembah dengan sebenar-benarnya melainkan Allah, maka ibadatkanlah olehmu akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna rasulullah. Disuruh akan daku dengan memerangi manusia hingga mereka itu mensaksikan mereka itu bahawa tiada yang disembah dengan sebenar-benarnya melainkan Allah Ta'ala, dan bahwasanya aku adalah pesuruh Allah. Hadis yang diriwayatkan oleh Ashabul Kutub dan Sunan As-Sittah, yang mana betapa pentingnya kita untuk mensaksikan keagungan Allah dan menolak keagungan makhluk. Kerana makhluk langsung tak ada kuasa, sikit pun tak ada. Melainkan semua adalah kuasa daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah boleh tarik bila-bila masa sahaja. Allah boleh jahanamkan bila-bila masa sahaja. Allah boleh musnahkan bila-bila masa sahaja. Dan ketahuilah bahwasanya tauhid itu terbahagi kepada 3 bahagian. Tauhid itu terbahagi kepada 3 bahagian. Yang pertama ialah tauhid ar-rububiyah, yakni mengesahkan Allah Ta'ala dengan segala perbuatannya. Semua yang berlaku, yang terjadi adalah perbuatan Allah. Semua yang wujud ini perbuatan Allah. Semua yang hidup ini perbuatan Allah. Semua yang mati ini perbuatan Allah. Semua yang sakit ini perbuatan Allah. Semua yang sehat perbuatan Allah. Tinggi, rendah, kecil, besar, semuanya perbuatan Allah. Gemuk, kurus, tenang, gelisah, semuanya itu adalah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang dikatakan tauhid rububiyah. Tak ada pun makhluk yang lakukan, yang kuasa lakukan, malaikat Allah sahaja yang berkuasa. Hari ini macam-macam timbul. Orang tu buat, orang ni buat. Padahal perkara ini jangan letak di fikiran kita. Manusia tak mampu lakukan itu semua melainkan dengan izin Allah. Allah sahaja yang berkuasa. Kalau tanpa izin Allah, tanpa kehendak Allah, tanpa kuasa Allah, takkan terjadi perkara itu semua. Dan itu adalah Allah nak uji. Di ketika kita diberikan keadaan sedemikian, siapa yang kita nak cari? Sepatutnya Allahus Samad. Allah lah tempat tumpuan bagi segala makhluk. Ni kita Masya Allah duk tuduh dengan berbagai-bagai tuduhan. Ini adalah tauhid yang salah dan silap, pegangan yang berbahaya. Sebab Allah sahajalah yang menentukan dan mengizinkan sesuatu yang berlaku itu. Dengan sebab itu,
Setiap sesuatu yang berlaku itu Allah kasih. Allah sayang kat kita. Kerana kita banyak lalai, banyak hanyut, banyak leka, banyak lupa. Allah tegur sikit. Kadang-kadang Allah tegur sikit pun kita cari kesilapan orang juga. Tak nak cari kesilapan kita. Sedangkan kita makin hari bukan makin dekat dengan Allah, makin jauh. Sampai tak ada masa dengan Quran, tak ada masa dengan zikir, tak ada masa dengan rumah Allah, tak ada masa dengan majlis ilmu. Sibuknya konon-kononnya mengejar keduniaan. Ke mana nak bawa? Semuanya itu bakal ditinggalkan dan tak ada nilai sedikit pun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kerana Allah Maha Kaya. Bukan perlu kepada kekayaan kita. Allah tidak perlu pun kepada kekayaan kita. Allah nak kita abdikan diri dan ikut arahannya. Sebab itulah setiap kali kita selesai takbiratul ihram, kita membaca Allahu akbaru kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Kita baca inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bukan main setiap kali takbiratul ihram kita baca dalam doa iftitah. Tapi faham ke tak faham tak tahu. Kita mengaku dan kita mengatakan aku serahkan segala jiwa ragaku kepada Allah yang mentadbirkan langit dan bumi ini. Dan kita mengaku sesungguhnya sembahyangku, segala gerak kerjaku, kehidupanku, kematianku semata-mata kerana Allah. Cantik bicara kita semasa kita takbiratul ihram. Tetapi selepas sembahyang selesai salam saja, tindakan kita dah lari daripada pengakuan dan bicara kita semasa dalam sembahyang. Kita mengatakan Allah lah yang menentukan dan mengaturkan segala kehidupan kita, kematian kita, aktiviti kita harian, yang menyebabkan kita senang, yang menyebabkan kita kaya, yang menyebabkan kita boleh makan, yang menyebabkan kita sehat, menyebabkan kita sakit, semuanya Allah. Kemudian kita menyebut dengan mengatakan lillahi rabbil alamin, semuanya semata-mata kerana Allah. Langsung makhluk, tak ada kuasa sikit pun. Dan kita mengaku lagi wa bizalika, dengan sebab itulah umirtu, aku diperintah, bukan aku memerintah. Bila aku diperintah, apa yang Allah perintah, lakukan dan laksanakan bagaimana yang Allah perintah kalau nak selamat. Ni Allah perintah lain, kita buat lain. Allah arah lain, kita arahkan lain. Bercanggah semua dengan Allah. Allah suruh lain, kita suruh lain. Sebab itulah hari ni banyak punah rana. Anak-anak kita rosak dengan handphone. Isteri kita pun rosak dengan handphone. Kita sendiri pun rosak dengan handphone. Banyak habis masa dengan sia-sianya. Sampai tak ada masa lagi dengan menghayati Al-Quran. Apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Tidak menghayati lagi. Sibuknya kita layan dengan handphone. Sampai akhir sekali memeningkan kepala kita sendiri. Pergaduhan ustaz dengan ustaz. Perselisihan pandangan, pendapat di antara ustaz dengan ustaz. Dan kekeliruan dalam penghuraian timbul dan berlaku
Kalau Nabi ke kanan, Tok Guru ke kiri, nak ikut Tok Guru juga ke kiri. Semuanya ini mengelirukan dan memeningkan, bukan memperkukuhkan dan memperkemaskan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sampai ke peringkat tauhid menjadi tauhid yang kucahaya, punah gana. Ikut suka je nak hurai, nak jelaskan. Setiap yang hidup berjisim, Allah pun berjisim, punah gana jadinya. Sampai ke peringkat tak boleh zikir Allah, 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 tak ada makna. Semuanya ini menjahannamkan. Semuanya ini mengelirukan. Semuanya ini memeningkan lagi kita. Sebab itulah marilah kembali kita berkukuhkan kembali tauhid kita dengan sebenar-benarnya. Iaitu tauhid terbahagi bertiga bahagian. Yang pertama tauhid rububiyah. Kita kena yakin, kita kena percaya sekatu-katu bahawa semua yang terjadi, semua yang berlaku, semua yang wujud, semua yang ada ini adalah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang keduanya ialah tauhid uluhiyah. Apa dia tauhid uluhiyah? Mengesahkan Allah Ta'ala dengan segala perbuatan hamba yang diperintah, yang disuruh, bagaimana dalam pengakuan doa iftitah kita itu, wa bizalika umirtu, dengan sebab itu aku diperintah. Allah perintah kita ibadat. Bagaimana ibadat yang patut kita lakukan? Maka dihantarkan nabi-nabi dan rasul-rasul untuk memudahkan kita dalam melaksanakan ibadat. Bukan ikut pandai kita, ikut selera kita, ikut suka kita. Kena ikut bagaimana utusan pilihan Allah dari kalangan manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang dilakukan oleh nabi-nabi, apa yang dilakukan oleh rasul-rasul, itulah yang perlu kita lakukan. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma atakumur rasul fakhuzuh. Apa-apa sahaja yang didatangkan oleh nabi-nabi dan oleh rasul-rasul, ambillah, contohilah, ikutilah. Wa ma nahakum anhu fantahu. Apa-apa sahaja yang dicegah, yang dilarang oleh rasul, tinggal, jauhkan. Itulah yang selamat. Bukan ikut je, bukan ikut membabi buta, bukan jadi pak teruk, pakai ikut aja. Dok. Sebab itulah bila sebut menteri agama, apa peranan menteri agama? Jaga agama. Dah kita tahu dah dalam negara kita ni hak jaga agama juga siapa? Sultan-sultan. Maka tanggungjawab bagi menteri agama ialah mengundang sultan-sultan untuk ke istana berbincang berkaitan dengan agama ini. Selepas berbincang dengan sultan, bagi kita mengambil tanggungjawab untuk jaga agama, panggil pula untuk dibincangkan ialah mufti-mufti. Kerana ini orang yang memainkan peranan dalam memahami agama. Selepas panggil mufti, panggil pula pegawai-pegawai agama, yakni yang dikenali dengan sebelum ini qadi. Nama baru ya, pegawai agama ni. Dulu orang panggil qadi, sekarang orang panggil pegawai agama. Kemudian panggil asatizah, guru-guru semua yang ada. Satukan fikrah, satukan matlamat, satukan tujuan. Bukan keliru macam hari ini. Itulah tugas menteri agama sepatutnya. Bukan biar dalam keadaan agama dipermainkan. Kalau agama dipermainkan, kita sebagai menteri biar nak jawab macam mana depan Tuhan nanti. Dah diberi kuasa, dah erti nak guna kuasa. Sebab itu penting. Tauhid uluhiyah ini ialah melaksanakan bagaimana yang Allah perintahkan. Tak kira
sebagai jawatan Menteri Agama, sebagai jawatan Ketua Keluarga, sebagai jawatan Ustaz, Guru dan sebagainya, perbetulkan kembali agama yang telah diamanahkan oleh Allah Ta'ala. Lakukan bagaimana diperintah. Sembahyang bagaimana diperintah, puasa bagaimana diperintah, zakat bagaimana diperintah, umrah dan haji bagaimana diperintah, politik bagaimana diperintah, ekonomi bagaimana diperintah, semuanya kena ikut agama. Dalam agama itu ada segala-galanya, dah diterangkan segala-galanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dia tauhid uluhiyah, mengesahkan Allah Ta'ala dengan segala perbuatan hamba yang disuruh oleh syarak, yang disuruh oleh Allah dan Rasul. Yang ketiga ialah tauhid asma' wa sifat, mengesahkan Allah Ta'ala bagi segala nama-nama dan bagi segala sifat-sifatnya. Nama-nama yang elok, yang bagus telah disebutkan oleh pencipta sendiri. Bagaimana Allah Ta'ala telah tegaskan dalam Quran, walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Bagi Allah itu mempunyai nama-nama yang elok, nama-nama yang bagus, maka berdoalah kamu dengannya. Berdoalah dengan nama-nama Allah ini. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, Al-Khaliq, Al-Malik. 99 nama itu bukan setakat nama saja, mempunyai rahsia hikmah yang tersendiri yang disebutkan di sebalik nama itu. Bagaimana yang Allah tegaskan, fad'uhu biha, maka berdoalah kamu dengannya, yakni dengan nama-nama yang Allah yang Maha Elok itu. Jangan kita berdoa menggunakan nama-nama yang lain, karena sebaik-baik nama itu adalah nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tauhid dengan asma'. Dan begitu juga dengan tauhid as-sifat. Bagaimana sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat Allah Ta'ala itu banyak. Yang wajib kita ketahui sekurang-kurangnya 13 sifat. Sekurang-kurang, paling-paling tidak 13 sifat untuk kita ketahuinya yang paling-paling tidaknya. Jadi penting untuk kita perkukuhkan kembali perkara ini dalam suasana dunia akhir zaman ini. Sebab nampak sangatlah kelang kabut, sibuk sangat. Bangun tidur bukan nak cari benda lain dah. Bangun tidur telefon dulu dicarinya. Koci jam cantik dah, koci telefon cantik dah. Tuan tak bangun-bangun, telefon berbunyi bukan main. Macam-macam ringtone yang kita letakkan untuk mengejutkan kita bangun. Duk bunyi situlah tuan, koh. Duk bangun-bangun. Teruk tak teruk. Sepatutnya makin hari makin meningkat umurnya, makin kurang tidur, makin rusing, makin kita kena takut nak balik menghadap Allah. Hidup dah lama, bekal kurang. Tak malu ke kita mengotori diri kita yang maha suci bersih, balik dah keadaan kotor? Nak menghadap macam mana? Sedangkan Allah itu subhanallah, maha sucinya Allah. Sedangkan kita ini penuh dengan kekotoran, dengan dosa, dengan nodanya. Nak balik menghadap Allah yang maha suci itu dengan bawa kekotoran itu, Masya Allah. Mau tak mau kita pasti akan dibakar, diketuk, dipukul, dipalu. Hari-hari begitulah sehingga bersih kembali kepada fitrah bagaimana ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada asalnya. Sebab itu penting bagi kita pada hari ini untuk kukuhkan balik. Kalau tidak, jeng habis. Anak-anak kita dah mula jadi kelang kabut, isteri dah kelang kabut, suami kelang kabut, masyarakat kelang kabut. Punah rana habis dah. Tauhid entah ke mana lah. Tu tauhid fiqh lagi lah, tajwid lagi lah. Quran dalam keadaan terumbang-ambing, tak tahu nama, tak tahu hukum, langgar semacam, belajar tak, menambahkan ilmu tidak. Sedangkan hak ilmu itu salasun, hak ilmu itu 3 perkara. Hak ilmu 3 perkara yang perlu kita laksanakan dan tunaikan hak ilmu. Yang pertama,
makin belajar, makin mengajar, makin mendengar, makin takut kepada Allah SWT, makin menambah ketakwaan kepada Allah. Itu sepatutnya. Yang kedua, makin bertambah adab dan sopan santun kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah Islam diajarkan dengan adab, dengan caranya. Nak masuk tandas, keluar tandas, masuk masjid, keluar masjid, duduk dalam majlis ilmu, makan, lepas makan, semua diajarkan adab, diajarkan doa, diajarkan bacaan-bacaannya. Sepatutnya bila makin belajar, makin beradab, makin bertambahnya kebaikan demi kebaikan. Yang ketiga hak ilmu ialah makin bertambah amal. Makin belajar, makin amal bertambah. Makin belajar, makin amal bertambah. Ni amal kau kurang, kau kurang, kau kurang. Malam dah tak bangun dah. Bangun kecing ada lah. Payah nak bangun ibadat malam. Allahu Akbar. Ramadan dekat dah. Bila Ramadan dah dekat, nak tunggu Ramadan baru nak sembahyang malam. Tu pun nak mengajak ramai-ramai buat. Seorang-seorang tak nak buat. Latihkan diri, bangun sembahyang malam, mengadu kepada Allah. Kita banyak dosa, banyak silap, banyak salah. Menangis, mengadu kepada Allah. Yang lain tak layak untuk kita mengadu. Pengaduan kita sebenar-benarnya hanya kepada Allah. Allahus Samad. Allah tempat tumpuan bagi segala makhluk. Mengadulah, mohonlah, mintalah, cakaplah apa kita nak cakap dengan Allah SWT, apa masalah yang kita lalui dan hadapi dalam rumah tangga, dalam masyarakat, dalam kehidupan dan sebagainya. Mengadu kepada Allah. Ketika orang semua tidur, cakap dengan Allah. Ini kuranglah kita bercakap dengan Allah, lebih mudah kita bercakap dengan makhluk. Dia mengadu dengan makhluk. Kadang-kadang lari mulut buaya masuk mulut rimau, lari mulut rimau masuk mulut naga. Begitulah keadaannya. Bila kita mengadu kepada manusia, maka kita akan diingatkan oleh manusia yang menunggu peluang untuk memakan mangsa-mangsanya. Dengan sebab itulah tidak ada tempat pengaduan yang sebenar-benarnya melainkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah sedikit yang sempat pada malam ini, dan insya-Allah mudah-mudahan kita jumpa lagi di bulan depan, di bulan akan datang. Wallahu a'lam. A'udzubillahi samii'al 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, ampunkanlah segala dosa kami, kesilapan kami, kesalahan kami ya Allah. Bapa kami, guru-guru kami, sahabat andai kami, jiran kami, murid-murid kami ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Karim, mana yang sakit di kalangan kami Kau sembuhkan. Mana yang kusut di kalangan kami Kau uraikan. Mana yang berpecah di kalangan kami ini Kau satukan. Ya Allah, berkatilah hidup kami, berkatilah umur kami, berkatilah rezeki kami, berkatilah rumah tangga kami ya Allah, dan berkatilah pengajian-pengajian kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi